أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syahada la ilaha illallah, syahada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan juz amma, juz yang ke-30 kita pada surah yang ke-98, surah Al-Bayyinah. Satu surah yang amat menarik untuk membongkar kepada apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran, apakah peranan Al-Quran itu sendiri untuk membina umat, membina setiap individu. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita bersyukur pada Allah SWT Ustaz ya, kita dapat bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, di pejabat, di mana sahaja. Saya jemput untuk share, kongsikan sesi kita pada hari ini Ustaz ya, live daripada studio ini untuk kita sama-sama menyelusuri kepada surah yang ke-98, surah Madaniyah ya, dikaitkan dengan Madaniyah, iaitu turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Itu sebahagian besar ulama berpendapat, bersetuju atas perkara tersebut. Kita mulakan sesi kita dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi surah yang ke-98. Daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-5, kita melihat kepada keadaan orang-orang kafir daripada dua jenis ya, daripada kalangan ahli kitab dan juga orang musyrik, dan apakah kaitannya dengan kita sebagai orang-orang yang Islam dan insya-Allah beriman. Seterusnya pada ayat 6 hingga 8 Allah menyatakan ancaman bagi orang-orang yang kafir dan janji bagi orang-orang yang beriman serta balasannya. Mari sama-sama kita membaca ayat 1 hingga 8, satu surah yang agak panjang tapi kita akan baca bersama-sama. Moga-moga kalau tuan-tuan sedang menghafal surah ini, teruskan. Kalau katakan tak semua, mungkin kita boleh hafal ayat 1, 2, 3 dengan ulangan, dengan kefahaman kita pada sesi kali ini bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat dan ketika ini dapat sama-sama kita terus mengaji dalam My Quran Time baca faham amal surah Al-Bayyinah, ataupun biasa orang Melayu kita sebut surah Lam Yakuni merujuk kepada surah Al-Bayyinah lah, yang mana surah ini agak mencabar sedikit. Biasanya pendek-pendek, tiba-tiba surah Al-Bayyinah agak panjang sedikit, ada 8 ayat, tidaklah terlalu panjang tapi panjang sikit berbanding daripada surah Al-Qadar, berbanding daripada surah Al-Alaq, At-Tin yang kita dah baca sebelum ini. Kita nak baca surah Lam Yakuni, kita baca terus, maksudnya ayat pertama hingga ayat yang ke-8, 8 ayat kita baca daripada surah Al-Bayyinah ini. Maka sudah pasti ada perbezaan. Kali pertama kita baca, kemudian Ustaz Hafaz akan tadabbur, kita akan cuba memahami beberapa perkataan-perkataan yang timbul, yang zahir itu, supaya dengan perkataan tu bila kita dah hafal, kunci ataupun key tu dapat menambahkan lagi kita punya kekuatan ingatan, sekaligus dimudahkan lagi kepada kita untuk menghafal ayat-ayat begini. Jom kita baca terlebih dahulu ayat 1 hingga 8 surah Al-Bayyinah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sadaqallahu. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 daripada surah Al-Bayyinah yang bermaksud penjelasan ya ataupun bukti yang nyata. Ini adalah 8 ayat dan kita membaca sebentar tadi. Kalau semalam kita melihat kepada surah Al-Qadar dan sebelumnya kita melihat kepada surah Al-Alaq. Apakah yang ada dalam surah Al-Alaq? Apabila kita melihat bacalah dengan nama Tuhanmu, dan bacalah dengan nama Tuhanmu inilah yang menyebabkan seseorang yang diberikan potensi ahsani taqwim akan kekal berada dalam ahsani taqwim, tetapi kalau tidak maka seseorang itu akan tersembam ataupun merudum kualiti potensinya kerana tidak membaca dengan nama Tuhan. Dan apakah yang perlu dibaca? Sudah tentunya Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar. Dan Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar itu iaitu turun ke langit yang bawah, turun perlahan-lahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya menjadi bayyinah.
Dan Allah menyatakan pada ayat yang pertama orang-orang yang kafir daripada golongan ahli kitab, dan juga yang keduanya wal musyrikin munfakkina hatta tidak akan meninggalkan cara hidup agama kitab yang mereka imani sampailah datang kepada mereka bayyinah. Ini adalah sebagai satu komentar Allah Subhanahu Wa Taala kepada dua kumpulan. Ya, kumpulan pertama ahli kitab, mereka yang mendapat kitab di kalangan orang Yahudi Nasrani, dan yang keduanya musyrik yang tidak ada kitab. Mereka ini mungkin orang-orang yang menyembah berhala. Maka dua kumpulan ini Allah gelarkan sebagai kafir. Tetapi menariknya kalau kita lihat ayat pertama ni ustaz ya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datangnya bayyinah iaitu al-Quran itu sendiri. Awal-awal lagi belum datang Quran lagi Allah dah nyatakan kepada mereka ini kafir. Mengapa? Kerana bila seseorang itu sudah ada ciri-ciri ustaz ya, ciri-ciri yang tertentu, maka sebelum datang Quran lagi dia sudah kufur. Maka bila datang Quran, kalau ia tidak mahu berubah, dia masih lagi akan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah yang menyebabkan mereka boleh jadi kufur ini? Allah menyatakan dalam ayat ini ialah satu, ahli kitab ini kerana mereka sudah pun menyatakan bahawa kami ini pernah kalah kepada orang musyrik ustaz ya. Dalam perjuangan mereka itu pernah kalah, dan dikata kami akan beriman kepada kitab akhir dan juga rasul akhir yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Taala, yang dinyatakan dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil sebelum ini. Tetapi bila mereka sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika di Madinah itu mereka berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan Al-Quran, pada waktu itu mereka kata, oh kami tak menerima kepada bayyinah ataupun kebenaran yang datang ini. Jadi kumpulan dalam masyarakat ya, sama zaman Nabi ataupun sebelum zaman Nabi, pada zaman Nabi di Mekah, Madinah, zaman kita sekarang ada 4 kumpulan manusia kalau kita nak bahagikan ustaz ya. Satu, sebelum datang Quran orang itu memang baik di luar, baik di dalam. Yang kedua, mungkin di dalamnya baik tapi luarnya tak baik. Kalau baik di luar, baik di dalam ni macam Abu Bakar ustaz. Sebelum datang Quran memang orang memang respect, hormat pada dia, dan memang hatinya pun mulia, suka membantu orang, bukan nak mengena-ngenakan orang. Kalau yang luarnya tak berapa baik tapi dalamnya baik adalah seperti siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib ataupun seperti Omar. Luar memang ganas ustaz ya, tetapi di dalamnya itu ada potensi yang bila datang bayyinah maka dia berubah dan akhirnya menjadi orang yang cemerlang. Kumpulan yang ketiga yang luar nampak baik tetapi dalamnya tak baik, iaitu seperti Abu Jahal. Awalnya memang digelar sebagai Abu Hakam, suka menolong orang apa sebagainya, dia dipandang mulia, tetapi dalamnya itu ada perasaan yang kita dah belajar daripada surah Al-Alaq, tidak suka kepada orang yang solat, menghambakan diri pada Tuhan, yang bertakwa, yang berada dalam keadaan mendapat hidayah, tak suka. Dalam tak ada masalah. Orang begini bila dapat bayyinah dia tidak berubah. Dan kumpulan keempat ialah dalam rosak, di luar pun rosak. Siapa contohnya? Abu Lahab. Perangai dia memang suka kenakan orang, dalam masa sama dia juga ada masalah dalam hatinya, sehingga kan apabila datang bayyinah ini tidak memberi kesan kepada Abu Jahal dan tidak memberi kesan kepada Abu Lahab. Jenis-jenis orang begini. Jadi ini pelajaran yang besar kepada kita lah ustaz ya. Sebenarnya ada orang yang bila ada My Quran Time, program Quran, dia dulunya memang baik, dalamnya baik, bila dia dapat Quran dia jadi lebih baik. Dulu mungkin perangai dia teruk ya, tapi kerana dalam kita tak tahu, tetapi bila dapat Quran dia mula berubah jadi seperti Omar. Dia boleh berubah seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, berjuang bersungguh-sungguh. Mungkin dulu pasal tak dapat bayyinah, tak dapat Quran, tak pernah belajar Quran, tak pernah belajar tadabbur, dia punya luar tu macam kasar sikit, bengkeng dan sebagainya, tetapi digunakan perkara tersebut untuk kebaikan bila mendapat Al-Quran. Tetapi kumpulan ketiga, kumpulan keempat ini dalamnya itu ada penyakit. Dalamnya ada penyakit, siapa yang tahu? Allah saja yang tahu. Tetapi bila sampai bayyinah itu dia tidak terkesan. Dan inilah templak Allah kepada golongan ahli kitab, ada yang terkesan, ada yang tak terkesan, musyrik yang terkesan, tidak terkesan, bergantung kepada apa yang ada di dalam hati masing-masing. Maka bayyinah ini, kalau ada yang bertanya apa bayyinah kan, bukti yang nyata, Allah jelaskan pada ayat yang kedua, rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Ini penjelasan bayyinah. Bayyinah iaitu bukti yang nyata itu, satu, ada rasulun minallah, iaitu rasul daripada Allah.
yang membacakan suhufan mutahharah, membacakan lembaran-lembaran suci daripada mana? Daripada Allah yang suci, yang itu namanya Al-Quran. Jadi di sini kita nampak ada dua bahagian Ustaz ya. Kalau suhufan mutahharah itu dia, kita baca Quran ini dia macam teori, tetapi lepas itu dia adalah ditunjukkan praktikalnya oleh Rasul minallah. Dua perkara bergabung ya, iaitu sunnah dan juga Quran itu bergabung, maksudnya itu baru menjadi bayinah. Dan perkara ini menjadi masalah kepada orang ahli kitab. Dia kata tak apa, kami boleh menerima suhuf ataupun Quran, lembaran Al-Quran, tetapi masalahnya kami tak boleh terima manusia biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai nabi, jadi dia tidak mahu mengaku pada waktu itu. Dan ini adalah masalah yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Manusia ni kalau menerima peraturan ke apa okey Ustaz, tapi kalau dia nak mengakui kepada manusia yang ada authority, ketua ke, itu sebabnya mengapa orang kalau staff biasa tak suka bos kan. Kalau dalam rumah tangga pun kadang-kadang si isteri tak suka suami kan, kecuali kalau katakan dia tahu bahawa bayinah itu, kalau manusia biasa tu biasalah Ustaz ya, tetapi kali ini authority itu telah diberikan Allah kepada Rasul. Dan apakah sejarah manusia tidak suka ataupun makhluk tidak suka kepada sesuatu yang diberikan kuasa ataupun authority oleh Allah? Peristiwa iblis. Apabila Allah menyuruh iblis ni kuat beribadah Ustaz ya, awalnya beribadah, tetapi bila diminta untuk bersujud memuliakan kepada Nabi Adam, pada waktu itu dia kata bahawa saya ni tak nak beribadah kecuali kepada Allah sahaja. Saya tidak akan memuliakan kepada makhluk yang diberikan kuasa oleh Allah. Dan pada waktu itu dia rebel, dia berdendam, dan akhirnya dia sombong daripada kebenaran. Jadi dalam hal ini Allah menyatakan dalam suhufan mutahharah ini, dalam lembaran Al-Quran ini, fiha kutubun qayyimah. Ini satu konsep yang besar Ustaz ya. Iaitu pada Al-Quran itu ada kutubun qayyimah, ada kutub ini sesuatu yang tertulis sebagai peraturan. Maksudnya apa? Pada Al-Quran ada peraturan-peraturan yang meluruskan cara hidup manusia. Kalau tidak, manusia ni akan dia main hentam sajalah segala perkara. Tetapi bukan segala-galanya dalam suhufan mutahharah, dalam Al-Quran ini semuanya peraturan ataupun hukum hakam. Bukannya sekadar halal haram. Dalam suhufan mutahharah ini ada nilai, ada perbincangan tentang asmaul husna, lebih luas daripada itu. Peraturan hanya mungkin kalau orang cakap tentang fiqh Ustaz ni ada 4-500 sahaja ayat fiqh yang bercakap tentang halal haram. Yang lainnya 6,000 ayat ataupun 5,500 ayat itu bercakap tentang nilai, tentang ketauhidan, tentang kasih sayang, perkara-perkara yang lebih luas lagi daripada peraturan. Poinnya apa? Poinnya ialah umat Islam bila bersama dengan sunnah Rasul dan juga Al-Quran ini, dia bukan sekadar sikit-sikit je ini haram, ini dosa, ini masuk neraka, ya, ini syurga. Dia bukan sekadar sesat dan juga tak sesat, tetapi ia adalah nilai. Nilai inilah yang mahal dan inilah yang berada pada bayinah yang kita dapat daripada Al-Quran yang diturunkan pada malam Al-Qadar yang kita dah belajar pada hari semalam. Jadi kita nak baca tentang apakah penyakit bila seseorang itu tidak menerima Rasul, sumber sunnah, dan juga menerima Al-Quran yang ada peraturan. Ayat 4 kita baca sekali lagi bagi tuan-tuan yang sedang menghafal, maka kita lihat ini komentar tempelak kepada mereka yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat keempat Ustaz. Baik, sudah pasti ada perkataan Alkitab lah dalam ayat ni Ustaz, dalam ayat 4 untuk sama-sama kita baca sebagai juga bayangan-bayangan untuk kita cuba dapat menghafal ayat ini. Kenapa? Kerana bila kita dah faham, kita boleh baca dengan baik, dan kita dapat hafal juga ayat ni, sentiasa kita baca dalam solat kita, bahkan dia memberi kepada kita kekuatan untuk terus kita belajar ayat-ayat Allah dan dapat beramal dengan isi kandungan, insya-Allah. Mungkin bila ayat keempat ni Safas, macam mana cara nak berinteraksi atau beramal? Kalau ayat, sebab bukan semua ayat perintah suruhan, larangan, ayat yang macam statement begitulah. Ya, peringatan. Saya baca terlebih dahulu ayat keempat. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Sadaqallah.
Surah Azim, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Pada ayat yang keempat ini Ustaznya, Allah tidak meletakkan kumpulan musyrik, Allah beri highlight kepada mereka yang diberikan kitab, utul kitab. Kalau di awal tadi ahli kitab, mereka yang mendapat pakar pada kitab, kali ini yang diberikan kitab. Dalam al-Quran bila Allah menggunakan utul kitab, diberikan kitab, itu maksudnya konotasi negatif. Kalau Allah gunakan perkataan atainahumul kitab, kami memberikan kitab, yang itu adalah konotasi positif tentang sifat-sifat orang-orang yang diberikan kitab. Sama macam kita kalau orang tu perangai teruk Ustaz ya, berinteraksi dengan kitab, itu maksudnya diberi kitab. Tetapi kalau kita ini berakhlak mulia dengan interaksi bersama kitab, dengan al-Quran, maka itu digelar sebagai atainahumul kitab. Baik. Jadi, apakah maksud di balik ayat yang keempat ini? Antara yang kita boleh belajar ialah tidak terpecah kumpulan mereka yang telah diberi kitab pada zaman dahulu di kalangan Bani Israel, kecuali apabila telah datang bayinah kepada mereka. Jadi bila dah datang Quran itu, terpecah pula mereka ini. Mengapa boleh jadi begini? Kalau zaman dahulu datang Taurat boleh terpecah, itu yang kita ingin bongkar sebentar lagi insya-Allah. Tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu fakka, melepaskan ataupun meninggalkan. 2 kali saja disebut di dalam al-Quran. Ini adalah satu sifat manusia di kalangan ahli kitab musyrik, di mana mereka tidak boleh meninggalkan kebiasaan, budaya, kitab, amalan, kepercayaan yang ada, kecuali apabila sudah sampai bayinah. Dan perasaan ini, perkara ini boleh berlaku di kalangan orang Islam. Dah biasa dengan adat, dah biasa dengan cara bercakap, dah biasa berbuat bisnes dengan cara ABC, dia nak tinggalkan, nak tukar kepada apa yang diberikan oleh bayinah al-Quran, itu adalah suatu yang sukar, kecuali dibekalkan formula yang ada dalam surah Al-Bayyinah. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah adalah sebaik-baik makhluk. Moga-moga kita, Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan mereka. Itulah ayat yang ke-7 yang Allah tersebutkan. Orang-orang beriman dan amal saleh, itulah mereka sebaik-baik makhluk. Siapakah makhluk yang paling baik selain daripada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang mengikut petunjuk yang telah disunnahkan atau dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, terima kasih kepada semua kerana teruskan setia dengan My Quran Time baca faham amal. Kita dah masuk muka surat ke-598. Sekarang kita baca satu surah demi satu surah, bukan lagi satu page, menuju kepada khatmul Quran, khatam al-Quran. Mudah-mudahan kita walaupun dalam keadaan sebahagian besar sahabat-sahabat kata Allah tak percaya rasanya Ustaz, hari ini dah sampai hujung dah. Masa mula-mula hari itu bukan kata penonton-penonton je tak percaya. Kita pun kata boleh ke? Alhamdulillah, dipermudahkan Ustaz. Jadi kita nak menjemputlah Ustaz kepada semua rakan-rakan, bawalah ahli keluarga ke majlis khatam tadabbur My Quran Time pada 8
Oktober. Ya, 8 Oktober ya, bawalah ya, cari hotel ke apa ke, duduk untuk kita sama-sama ya, meraihkan, mensyukuri kepada round pertama lah, round pertama. Dan bila berbincang-bincang ustaz ya, round kedua insya-Allah akan berjalan. Maksudnya My Quran Time 2.0 akan bermula ya. Bila tu selepas habis tu kita berehat sekejap ustaz ya, kita berehat sekejap, dan selepas itu akan dimaklumkan pada tuan-tuan bilakah My Quran Time 2.0 yang telah pun dipersetujui untuk diteruskan ya, bila apa tu nanti kita maklumkan. Tapi insya-Allah ya, selepas berehat, dan kita harapkan, dan 2.0 ini adalah hasil sumbangan daripada tuan-tuan sebenarnya ya. Sekarang ini studio sedang disiapkan untuk menghasilkan rakaman, dan juga mungkin tuan-tuan juga boleh hadir bersama dalam sesi 2.0. 1.0 ni kita berdua je ustaz, ataupun saya dengan Sattar kan, itu saja. Kami akan bersama dengan tuan-tuan insya-Allah pada 2.0 nanti insya-Allah. Jadi hari ini kita ada tajwid ustaz. Betul. Seperti biasa, tak lupa untuk tajwid. Kita lihat slide kita pada surah Al-Bayyinah ini. Fokus kita pada ayat yang tertulis pada ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yang mana sempurnakan sebutan huruf ha yang bertasydid. Di hujung tu ada satu huruf ha yang bertasydid. Okey, suhufan mutahharah, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yang mana huruf ha ni ketahui maklum huruf yang antara dia huruf yang paling jauh sekali daripada mulut ialah huruf ha dan hamzah. Berada di mana? Berada di pangkal halqum leher kita ni. Maka paling jauh dialah yang paling jauh daripada mulut, dan dia bersifat dengan sifat-sifat yang agak lemah, menjadikan hurufnya lemah. Tetapi janganlah kita lemahkan huruf tu sehingga tak bunyi. Jadi kebetulan ada sabdu pula kat situ, maka bukan agak mencabar sedikit untuk kita menyebut huruf ha di sini. Suhufan mutahharah. Kita jangan putuskan huruf ha itu. Jangan kita sebut suhufan mutahharah. Seolah-olah macam habis ha mati, kemudian kita ambil ha baru pula. Bukan begitu. Sabdu suhufan mutahharah, dilepaskan suaranya dan nafasnya dilepaskan pada tasydid huruf ha, kemudian dibariskan berbaris di atas. Suhufan mutahharah. Memang dia bunyi tak kuat sebab dia bukan huruf yang kita berpaut kuat pada makhraj. Ha tu, huruf ha ni huruf yang pergi pada makhraj tapi tak berpaut lama, dilepaskan. Sebab tu dia lemah sedikit, tapi kita jelaskan huruf ha supaya dia tetap kedengaran huruf ha. Jelaskan huruf ha. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Sekali lagi, maknanya di hujung pun kita berhentikan dengan ha. Ta marbutah, bila waqaf dimatikan dengan ha. Okey? Kita baca satu sekali lagi. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Tirmizi untuk sama-sama melihat kepada huruf ha ustaz ya. Ha simpul bentar tadi, dan bacaan ini yang perlu kita jaga sama-sama. Kita cuba baca dengan baik, dan disuruh semualah ustaz ya, kita mula menghafal ya. Ayat pertama tu panjang sedikit, ayat kedua tu maksudnya kalau terlupalah isinya berkaitan dengan praktikal daripada Rasulun minallah. Kemudian apa Nabi buat? Yatlu suhufan mutahharah ya, daripada suhuf ataupun lembaran yang suci daripada Al-Quran. Jadi dua gabungan di antara praktikal dan juga teori itu sentiasa dibuat oleh Nabi, dan itulah bayyinah. Bayyinah ini benda yang praktikal dan juga berasaskan pada teori yang benar. Kita tidak mahu teori benar tak ada praktikal, ataupun benda tu tak boleh dilaksanakan ataupun boleh dilaksanakan tapi berasaskan pada teori yang salah. Jadi bayyinah itu adalah satu bukti yang nyata, yang praktikal dalam kehidupan. Tetapi cabarannya bila datang bayyinah ini, ilmu saja dapat ilmu, ada cabaran. Allah nyatakan pada ayat yang keempat tadi, utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab sebelum ini dapat bayyinah ya, Quran pada zaman di Madinah itu ataupun sebelum ini dapat Taurat, mereka berpecah. Satu, mengapa mereka berpecah? Mereka berpecah ini kerana orang makin pandai ustaz ya. Dalam surah Al-Alaq telah dibahaskan bahawa lepas pandai dia boleh jadi ego. Dan bila dapat Al-Quran
ya, di kalangan ulama ataupun ustaz-ustaz penceramah macam saya lah ustaz ya, dia boleh masuk satu penyakit yang telah pun dibahaskan dalam al-Quran, iaitu baghyan bainahum, perasaan dengki ataupun penyakit dalam hati yang menyebabkan ego dan merasakan bahawa kumpulan saya lebih baik, lebih benar daripada kumpulan lain. Akhirnya tafarraq, dia mempunyai berpecah satu kumpulan kepada satu kumpulan yang lain. Yang ini dia belajar satu ilmu, ya, ilmu agama, ilmu bayinah, tetapi dia rasakan bahawa saya lebih tinggi, lebih benar daripada kumpulan yang lain. Ini satu penyakit yang berlaku pada Bani Israel. Untuk Allah ingatkan pada ayat yang keempat ini bahawa umat ini jangan jadi begini ustaz ya. Jangan jadi begini di mana kita jadi orang yang berpecah selepas dapat bayinah. Bukannya berpecah sebelum dapat bayinah, sebelum dapat al-Quran. Kita berpecah selepas dapat Quran, dah belajar sampai 30 juzuk, dah tadabbur ayat al-Quran, dah baca al-Quran khatam berkali-kali. Itu pula yang menyebabkan terpecah dan saling menyalahkan antara satu sama lain. Dan ini boleh berlaku kerana apa? Bukan kerana ilmunya, tetapi sebagaimana yang kita belajar daripada kisah iblis, ialah kerana ego ustaz ya. Ego nak menunjukkan saya lebih bagus berbanding dengan kumpulan lain. Kumpulan lain ini belajar kecil-kecilan, saya ilmu lebih mantap, padahal itu bukanlah nilai yang diajarkan oleh al-Quran. Malah bukan untuk menghukum halal haram kecuali benda yang jelas dinyatakan di dalam al-Quran. Apakah ubat kepada perkara ini? Allah nyatakan pada ayat yang ke-5. Kita sama-sama baca ayat ke-5 hingga akhir ya, sehingga ayat yang ke-8 ulangan ini untuk sama-sama kita dapatkan bacaan yang terbaik dan kita ambil pelajaran ayat 5 hingga 8 surah Al-Bayyinah. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat, kita tiba kepada giliran pada ayat yang ke-5 hingga ayat ke-8. Kita akan baca beberapa ayat yang begitu penting tentang ikhlas, mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk ikhlas. Mungkin sahabat-sahabat saya pun sendiri nak mendengar bagaimana kita mendapatkan ikhlas dalam setiap apa yang kita lakukan. Bukan satu benda yang mudah, tapi kita berusaha ke arah itu, insya-Allah telah membezakan kita dalam perbuatan amal kebaikan yang kita buat. Dan selepas tu ayat berkenaan dengan ahli kita, orang yang syirik, tentang neraka jahanam, jadi seburuk-buruk manusia. Kemudian ayat yang ke-7, ayat iman dan amal soleh, menjadi orang-orang yang sebaik-baiknya. Dan ayat yang ke-8 yang terakhir, jannatu adn, syurga aden. Saya sebut sikit-sikit kalimah tu untuk kita baca selepas ini lebih dapat penghayatan. Baca dengan penuh pengharapan, penghayatan. Kalau ayat neraka sudah pasti mengharapkan dijauhkan, ayat syurga sudah pasti untuk didekatkan, dan sudah pasti kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله. Surah Al-Nazim, itulah bacaan ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8. Allah memberikan ubat kepada umat ini, ya, umat ini kepada kita semua. Apabila diberikan bayinah Al-Quran, ianya menjadi sumber perpecahan kepada umat dahulu. Ya, bayinah ini kalau zaman dahulu ada Taurat, dan bila datang bayinah pada zaman di Madinah itu pun sebahagian daripada orang-orang ahli kitab ada yang berpecah, ya, kerana apa? Kerana ada yang masih lagi bertaut kepada cara hidup, cara pegangan ego yang lama. Maka bagaimanakah, ya, bagaimana kita menguruskan individu-individu yang makin pandai Al-Quran, makin pandai ilmu Al-Quran bayinah ini, agar tidak menjadi orang yang makin ego, yang makin memecah belahkan masyarakat. Dalam masjid, bila ada orang yang pandai sedikit ilmu, maka yang kumpulan ini akan bergaduh dengan kumpulan yang lain. Bagaimana nak menguruskan perkara ini? Allah nyatakan ubatnya, wama umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah dan menghambakan diri pada Allah. Dua istilah Ustaz, ya. Abd ini kita kena faham, menyembah satu dan juga menghambakan diri. Pasal kalau kita menyembah macam orang sembahyang Ustaz, ya, bila kita kata menyembah ni, kita rasakan macam orang tengah sembahyang pada waktu tertentu, ya, solat kita waktu tertentu, zakat kita waktu tertentu. Tetapi liya'budullah ini bukan sekadar solat, tetapi ketika kita bercakap, ketika kita tidur, ketika kita berada dalam apa sahaja masa, kita adalah hamba abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hamba ni Ustaz, ya, dia kalau hamba manusia kita tak suka. Tak ada orang apply rasa suka menjadi hamba kepada manusia. Tetapi hamba kepada Allah, ya, kita ada, kalau hamba dia tak suka sangat pada bosnya biasanya, tetapi hamba kepada Tuhan kita diajarkan alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji kepada bos ataupun Rabb kita. Dan itulah yang diajarkan pada ayat yang ke-5 ini, ubat kepada perpecahan apabila seseorang itu diberikan ilmu kebenaran, iaitu dia kena ingat bahawa saya adalah hamba kepada Allah, saya tidak lebih tinggi daripada orang lain, saya tak patut ego daripada orang lain, memperkecilkan kebenaran yang ada pada orang lain walaupun nampak kecil, tetapi itu adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Jadi inilah yang diperintahkan oleh Allah. Dan bukan sekadar itu, mesti mukhlisina lahuddin, ikhlas hanya dalam hal agama Ustaz, ya. Maksudnya untuk Allah segala urusan yang ada tu ikhlas. Poinnya apa? Ada orang yang mengabdikan diri pada Allah, tapi dia kata bahawa saya nak populariti, saya nakkan penyokong saya menyokong saya nak memberitahu bahawa saya ini adalah yang terbaik. Semua perkara ini akan mencabar kepada keikhlasan. Dan bila ikhlas ini tidak muncul, maka kesannya Ustaz, dia akan mewujudkan perpecahan-perpecahan. Memberi pendapat hanya untuk lebih popular, untuk menyatakan saya sebenarnya ada ilmu yang lebih betul berbanding dengan orang lain, dan disampaikan dalam keadaan yang tidak mengikut channel ataupun saluran yang betul, kerana saya nak menyatakan saya adalah lebih betul daripada orang lain. Jadi perkara ini perlu kita jaga, dia perlu, niat kita itu perlu dijaga. Dan selepas itu Allah menyatakan hunafa, mereka itu buat itu kerana lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak dekatkan diri pada Allah, bukan janafa, ya. Kalau janafa itu maksudnya dia nak melencong Ustaz, ya. Melencong daripada niat kerana buat sesuatu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa yuqimunas salah wa yuqimus salah wa yu'tunaz zakah wa yu'tuz zakah, iaitu mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Jadi dalaman mereka itu benar dan luaran mereka itu pun baik. Ini yang kita bincang awal tadi, bahawa manusia terpecah pada 4 kategori, yang sebelum bayinah baik di luar, baik di dalam, ataupun luar buruk tapi dalam baik. Tetapi bila sudah datang bayinah, sepatutnya dalam itu baik, mukhlisina lahuddin. Kalau ikhlas itu tidak diperkasakan,
kalau jiwa tidak rasa hamba, maka pada waktu itu seseorang itu akan mula sombong dan mulalah dia nak mengaut segala populariti, keuntungan dan sebagainya kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah ubat penting untuk umat ini, kerana makin orang, ustaz ya, ramai orang mungkin tak sedar tentang Quran, tapi bila ada kumpulan yang belajar al-Quran, kumpulan ini boleh mewujudkan perpecahan. Ini pernah berlaku pada zaman Bani Israel dan kita tidak mahu ianya berlaku, tapi itu tanggungjawab kita untuk menjaga keikhlasan. Buat sesuatu itu untuk apa? Kalau kerana Allah, itulah wadzalika dinul qayyimah. Inilah agama yang lurus, yang akan establish ataupun yang akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kalau luarnya nampak baik tapi dalamannya itu penuh dengan keegoan, agama itu akan hancur, Ustaz. Maksudnya kalau dalam satu komuniti itu ada orang-orang yang hatinya itu ingin ego melangkau daripada kehambaan pada Allah, maka ianya akan rosak, binasa bagi satu kumpulan walaupun telah didatangkan al-bayyinah. Kesannya apa? Kepada orang-orang yang kufur, Allah nyatakan pada ayat yang ke-6, yang kufur daripada kalangan ahli kitab dan musyrikin, dua-dua kumpulan kembali semula, ya. Mereka berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mengapa mereka kekal? Kerana mereka sebelum datang bayinah kufur. Okey, tetapi selepas datang bayinah tidak mahu membetulkan isi dalam hati mereka, seperti Abu Jahal ataupun Abu Lahab. Tetapi bila ada orang seperti Omar, dia mungkinlah kufur sebelum datang bayinah, belum datang Quran. Bila datang Quran, mereka jadi orang yang beriman, beramal soleh, Ustaz ya. Itulah ayat yang ke-7 ke-8 yang kita nak ulang balik semula. Kita harapkan kitalah orang itu. Mungkin sebelum kenal Al-Quran, kenal Quran Time, program-program Quran, kita perangai lok-lak, Ustaz ya. Tapi bila dah kenal ini, kita mungkin ada kesilapan, tetapi hati dalaman kita ini mencari Tuhan, mengikhlaskan diri kerana Allah. Saya buat apa-apa ini Allah untukmu ya Allah. Itu akan menyebabkan kita digelar khairul bariyah pada ayat 7, ganjarannya pada ayat 8. Kita ulang bersama. Baik, alhamdulillah, kita nak ulang dua ayat terakhir untuk mendapatkan sebagaimana saya baca di awal tadi, dah sampai tiba-tibanya ayat beriman dan amal soleh menjadi sebaik-baik makhluk, dan ayat ke-8 ganjaran yang safas ganjaran yang begitu besar, sudah pasti benda yang sangat mahal, nak berbanding dengan apa yang kita lakukan, amalan yang kita buat, tapi apa yang Allah nak beri kepada kita begitu hebat dan luar biasa, kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat mengharapkan akan rahmat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya dengan Al-Quran lah kita mencari kemuliaan, mencari tinggikan darjat kita dengan Al-Quran Karim, insya-Allah. Baik, kita baca ayat 7 dan yang ke-8. Sahabat-sahabat mungkin dah boleh hafal dah sikit-sikit, dah nampak dah perkataan-perkataan innallazina amanu wa amilus solihat, perkataan khairul bariyah. Mungkin kalau Ustaz Tak ada ni, mungkin dia dah lagu apa tu? Sama Khairul bariyah. Boleh sikit. Khairul bariyah tu nak. Ustaz Tak, insya-Allah. Okey. Kita baca dulu ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min
تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah ayat yang ke-7 hingga ke-8 yang menunjukkan betapa bila kita rasa bimbang bahawa saya ini ikhlaskah dalam hati kita, dan dalam masa yang sama kita beramal dengan solat, dengan zakat, maka itulah yang menjemput kita, ya, menjemput kita untuk diberikan ganjaran Jannatu Adn, membawa pada resolusi kita pada hari ini kita saksikan, iaitu yang pertama, tidak berpecah dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita pasak ketauhidan dalam diri dan jauhi daripada syirik pada setiap masa. Dan yang ketiga, kita raih rahmat Allah dengan rasa takut dan mengharap keredaannya. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang muhsinin, orang yang sentiasa melakukan ihsan. Ya Allah, yang Tuhan Kau berilah kekuatan kepada kami untuk beriman, untuk menjaga iman kami, dan sentiasa memberi kekuatan untuk beramal saleh dengan apa saja yang Kau perintahkan, yang ditunjukkan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, golongkanlah kami sebagaimana ayat yang kami baca pada ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya Allah, berikanlah kepada kami syurga-Mu. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita menjadi insan yang mukhlishina lahuddin, menjaga apa yang ada di dalam hati kita, kerana itulah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran, salah satu platform untuk kita memperjuangkan kefahaman Al-Quran ini, menyebabkan kita makin bersatu, mungkin bukannya makin berpecah, kerana bukan sekadar ilmu tetapi menjaga ego yang ada dalam diri kita. Kita akan melalui lagi surah baru pada hari esok, terus bersama My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.